Baiklah, mari kita ubah cerita ini ke dalam konteks Malaysia, mengekalkan intipati dan panjang asalnya. Realiti sepahit salji yang bertaburan di luar tingkat-tingkat 9 pangsapuri lama era Soviet di Minsk, Belarus, sedang menghimpit sebuah keluarga. Irina, kamu yang perlu membuat keputusan. Kita tiada pilihan lain lagi. Kata-kata ibunya itu membuatkan Irina tersentak, di tangannya tergenggam sekeping foto seorang lelaki Malaysia yang baru sahaja tiba. Kisah hari ini adalah tentang seorang wanita muda Belarus yang tidak pernah meninggalkan tanah airnya seumur hidup, namun memutuskan untuk pergi ke Malaysia demi menyara keluarganya, demi seorang lelaki Malaysia yang tidak pernah dikenalinya. Dia mempunyai impian, tetapi impian itu terpaksa dilupakan apabila bapaknya tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan keadaan kesehatannya yang kronik bertambah teruk. 2 tahun berlalu, dan suatu hari, ibu bapaknya melawat Malaysia. Mereka dikatakan terduduk dan menangis teresak-esak apabila melihat Irina. Apakah yang telah berlaku kepada keluarga ini? Mari kita dengar kisah Irina bersama-sama. Langganan dan like Anda sangat bermakna bagi saya. Assalamualaikum. Saya Irina. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Bandar Minsk, Belarus. Minsk ialah ibu kota sebuah negara kecil di Eropa Timur. Belarus dipenuhi dengan pangsapuri kelabu yang dibina pada era Soviet. Ia sebuah bandar yang dingin, dengan suhu boleh mencecah 20 derajat Celcius pada musim sejuk. Tetapi bagi saya, ia adalah kampung halaman yang penuh dengan kenangan indah. Rumah kami berada di kompleks Pangsapuri 9 tingkat berhampiran Jalan Lenin. Bapak saya, Mikhail, telah lama bekerja sebagai juru teknik mahir di kilang jentera milik negara, manakala ibu saya, Elena, bekerja sebagai tukang jahit di kilang pakaian berhampiran pasar. Saya anak tunggal. Ibu bapak saya mempunyai saya di usia lewat, jadi saya adalah satu-satunya anak mereka dan permata hati mereka. Sejak kecil lagi, ibu bapak saya sangat menyayangi saya. Irina, kamu anak yang istimewa. Kebanggaan kami. Bapak selalu berkata begitu sambil mengusap kepala saya. Sejak kecil, saya suka bermain dengan rambut. Semasa sekolah rendah, hobi saya ialah menganyam rambut rakan-rakan saya dengan cantik, dan semasa sekolah menengah, saya mengasah kemahiran saya dengan mewarnakan uban ibu. Apabila tamat sekolah menengah, saya yakin dengan satu perkara, jalan saya adalah sebagai pereka rambut. Namun, keluarga kami tidaklah kaya. Saya ingin melanjutkan pelajaran ke sekolah kecantikan terkenal di Moskow atau Saint Petersburg, tetapi itu hanya impian di siang hari. Jadi, selepas tamat sekolah menengah, saya mula bekerja sebagai pelayan di restoran La Stella di Minsk. Pada siang hari, saya menghantar pinggan di restoran. Dan pada malam hari, saya menabung sambil belajar di sebuah akademi kecantikan kecil berdekatan. Matlamat saya adalah untuk mengumpul uang yang cukup dalam masa 2 tahun untuk mendaftar di akademi di Moskow. Setiap malam, di bilik kecil saya mengkaji gaya rambut Minggu Fashion Paris melalui YouTube. Saya berlatih semalaman dengan kepala manekin lama, dan mengasah kemahiran saya dengan mendandan rambut rakan sekerja restoran secara percuma. Irina, kamu memang berbakat. Jika kamu terkenal nanti, jangan lupa berikan diskaun untuk kami, ya. Marina, rakan sekerja saya, selalu bergurau begitu. Saya bahagia. Karena saya percaya, walaupun sukar sekarang, saya sedang melangkah setapak demi setapak menuju impian saya. Namun, segalanya mula musnah. Kilang jentera milik negara tempat bapak saya bekerja tiba-tiba ditutup. Perubahan dasar ekonomi kerajaan menyebabkan bantuan operasi kilang dihentikan, dan 500 pekerja hilang pekerjaan dalam sekelip mata. Tidak mengapa, ayah pasti akan mencari pekerjaan lain segera, kata bapak, tetapi pada usia 60 tahun, mencari pekerjaan baru bukanlah mudah. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, bapak masih tidak dapat mencari kerja.
Simpanan kami semakin susut, dan suasana di rumah menjadi semakin berat. Lebih teruk lagi, kencing manis yang dihidapi Bapak selama lebih 20 tahun mula menjadi sangat serius. Suatu petang, apabila saya pulang dari kerja di restoran, saya melihat tangan Bapak berbalut. "Ayah, kenapa?" "Tiada apa-apa, cuma luka kecil." Namun, seminggu berlalu, luka itu tidak sembuh. Karena komplikasi kencing manis, pemulihan luka menjadi perlahan. Ibu berkata dengan suara perlahan, "Irina, mata ayah pun dah makin teruk. Kita perlu pergi ke hospital." Tetapi Bapak telah kehilangan insurans perubatan sebaik sahaja kehilangan pekerjaan. Kos hospital dan obat-obatan bulanan yang diperlukan sahaja sudah melebihi separuh daripada pendapatan keluarga kami. Saya mula bekerja shift berganda di restoran. Saya bekerja dari siang hingga malam, dan pada hujung minggu, saya melakukan kerja sambilan membersihkan kafe berhampiran. Saya tidak lagi pergi ke akademi kecantikan. Saya perlu menjimatkan yuran pengajian untuk perbelanjaan hidup keluarga. Impian saya semakin jauh, tetapi tanpa saya, tiada siapa yang akan menyara rumah ini. Pada suatu pagi yang dingin, musibah melanda. Saya menerima panggilan telepon cemas daripada ibu. "Irina, ayah pengsan. Cepat datang." Saya menerangkan keadaan kepada pengurus restoran dan bergegas pulang ke rumah. Ambulans berhenti di hadapan Pangsapuri, dan Bapak sedang dibawa keluar dengan pengusung. Dia mengalami kejutan hipoglikemik. Masa menunggu di bilik kecemasan hospital terasa seperti neraka. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dan memanggil kami ke bilik rawatan. Melihat riak wajahnya, saya tahu ia adalah berita buruk. Fungsi buah pinggang pesakit hanya tinggal 100%. Jika tidak segera memulakan dialisis, nyawanya dalam bahaya, dan retinopati diabetik juga serius. Satu mata sudah hampir kehilangan penglihatan sepenuhnya, dan mata sebelah lagi juga semakin teruk dengan pantas. Dialisis. Mendengar perkataan itu, jantung saya terasa beku. "Berapa kos rawatan?" Ibu bertanya dengan suara bergetar. "Dialisis perlu dilakukan 3 kali seminggu, 4 jam setiap kali. Kira-kira Rp3.800 sebulan. Jika termasuk rawatan retina dan kos obat, kira-kira Rp4.700 sebulan diperlukan, Rp4.700. Pendapatan bulanan keluarga kami hanya sekitar Rp2.400. Ibu dan saya terduduk di bangku sejuk di koridor hospital. Pada saat itu, buat pertama kalinya, saya merasakan berat perkataan putus asa di seluruh tubuh saya. Kami memohon pinjaman di bank tetapi ditolak karena tiada cagaran. Kami meminta bantuan saudara mara, tetapi semua menggelengkan kepala, mengatakan mereka juga menghadapi kesukaran dalam hidup. "Maaf, Elena. Kami pun ada hutang." Bapak saudara berkata begitu sambil memalingkan belakang. Seminggu berlalu, kami mencoba segala cara, tetapi tiada penyelesaian ditemui. Pada saat itulah, saya menerima panggilan telepon daripada Makcik Natalia yang tinggal di Poland. "Elena, adakah kamu pernah dengar tentang perkawinan antara bangsa? Ada sebuah negara bernama Malaysia. Di sana ada lelaki yang ingin berkahwin dengan wanita asing. Mereka kata mereka akan memberikan sejumlah uang jika berkahwin." Malam itu, kami sekeluarga duduk di meja makan kecil. Ibu perlahan-lahan membuka mulut. "Irina, Makcik kamu kata." Pada saat itu, saya tahu apa yang ibu ingin katakan. Perkawinan antara bangsa. Saya pernah melihatnya di televisi. Kisah wanita dari Ukraina atau Belarus yang berkahwin ke luar negara, tetapi itu selalu berlaku kepada orang lain. "Maafkan ibu, Irina, ibu benar-benar minta maaf. Tapi kita tiada pilihan lain." Air mata mengalir dari mata ibu. Jika tiada kamu, tiada siapa lagi."
Kamu bukan sendirian. 3 perkataan itu menghimpit dada saya dengan berat. Jika saya ada abang atau kakak, adakah saya boleh berkongsi beban berat ini? Tetapi di rumah saya, hanya ada saya. Seminggu saya tidak dapat tidur malam. Impian saya, melanjutkan pelajaran di Moskow, impian untuk membuka salon sendiri di Minsk, saya menatap keluar tingkap sambil menitiskan air mata berkali-kali. Tetapi wajah Bapak yang terbaring dan mengerang di bilik hospital tidak dapat hilang dari pikiran saya, maafkan anakku. Suara Bapak bergema di telinga saya, akhirnya saya membuat keputusan. Ibu, saya akan pergi ke Malaysia. Saat saya mengucapkan kata-kata itu, ibu menangis tanpa suara dalam pelukan saya. Maafkan ibu, benar-benar maafkan ibu, Irina. Tidak mengapa, ibu, saya pasti akan menolong ayah. Hari itu, saya mendandan rambut manekin saya buat kali terakhir di bilik saya. Foto pertunjukan fashion Paris yang dilekatkan di dinding, majalah rambut yang saya kumpul, dan nota lama yang bertulis Salon Impian Irina. Setiap kali saya menggunting, terasa seperti saya sedang memotong impian saya. Namun, saya seorang diri. Satu-satunya harapan ibu bapak saya, satu-satunya tempat bersandar mereka. Begitulah, saya memutuskan untuk pergi ke Malaysia, sebuah negara asing di hujung dunia. Seminggu selepas membuat keputusan untuk ke Malaysia, masa berlalu dengan pantas. Melalui agen yang disiorkan oleh Makcik Natalia di Poland, saya menyiapkan dokumen, paspor, gambar, sijil lahir, sijil kesehatan. Satu persatu saya sediakan, dan saya sadar. Ini benar-benar reality, dan orang pertama yang saya temui melalui panggilan video ialah Encik Khalid bin Rahman. Dia di dalam skrin berusia 36 tahun, seorang lelaki dengan penampilan sederhana. Assalamualaikum, Cik Irina. Saya Khalid bin Rahman. Saya mengusahakan sebuah kedai runcit kecil di Selangor, Malaysia. Dia bercakap dalam bahasa Inggris yang gagap. Suaranya lembut, tetapi saya tidak dapat bercakap dengan baik. Ya, Assalamualaikum. Sebenarnya, bagaimana dia, tidak penting bagi saya. Saya hanya memerlukan cara untuk menolong bapak saya. Agen tersebut menjanjikan prosedur yang pantas. Dari pengambilan dokumen perkawinan di kedutaan Belarus hingga permohonan visa Malaysia, semuanya diselesaikan dalam masa 3 minggu sahaja. Dalam tempo itu, Encik Khalid telah menghantar sebahagian daripada kos rawatan dialisis bapak saya terlebih dahulu. Terima kasih kepadanya, bapak dapat memulakan dialisis kecemasan. Saya bersyukur, tetapi pada masa yang sama, hati saya berat. Bilakah saya dapat membalas semua uang ini? Malam sebelum berlepas, saya mengemas barang di bilik saya. Sebuah beg pakaian kecil, beberapa album foto, dan sebuah buku teks kecantikan lama. Apabila saya melihat sekeliling bilik, cintren saya masih utuh di situ. Foto pertunjukan fashion Paris yang tergantung di dinding, kepala manekin tempat saya berlatih, dan buku nota bertulis rancangan hidup Irina. Saya menatap keluar tingkap. Pemandangan malam Minsk, pemandangan salji turun. Selamat tinggal, tanah airku, impianku. Saya mengucapkan selamat tinggal dengan suara perlahan. Pada hari berlepas, lapangan terbang antara bangsa Minsk. Saya datang ke lapangan terbang bersama ibu bapak saya. Bapak duduk di kerusi roda, badannya semakin lemah sejak memulakan dialisis. Irina, bapak menggenggam tangan saya. Maafkan ayah, ayah yang tidak berguna ini telah menjadikan hidupmu begini. Tidak apa-apa, ayah, saya oke. Ia bohong, tiada apa-apa pun yang oke. Ibu memeluk saya dan menangis seketika. Hubungi ibu selalu, Irina. Jangan sakit, jaga diri baik-baik. Ya, ibu. Jangan risau. Pengumuman panggilan menaiki pesawat berkumandang,
Saya memeluk mereka berdua erat-erat. Saya pasti akan menyembuhkan ayah, saya janji. Saat saya memalingkan belakang, air mata mengalir laju. Saya tidak menoleh ke belakang walaupun sekali sehingga menaiki pesawat. Karena jika saya menoleh, saya mungkin akan terduduk dan tidak dapat bergerak. Di dalam pesawat ke Malaysia, selama lebih 10 jam penerbangan, saya tidak dapat tidur walau sesaat. Saya melihat keluar tingkap sambil berpikir, negara macam apakah Malaysia? Adakah makanannya sesuai dengan selera saya? Bagaimana pula orang-orangnya? Dan yang paling penting, adakah saya benar-benar boleh menghabiskan seumur hidup dengan orang bernama Khalid bin Rahman itu? Penumpang di sebelah saya tidur lena, tetapi saya tidak dapat memejamkan mata. Kebimbangan, ketakutan, dan rasa bersalah bercampur baur, menghimpit dada saya. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Apabila saya turun dari pesawat dan keluar ke lobi ketibaan, "Selamat datang Cik Irina." Seorang lelaki berdiri memegang papan tanda bertulis bahasa Inggris. Itu dia, Encik Khalid bin Rahman, orang yang saya lihat dalam panggilan video. "Cik Irina, selamat tiba." Dia tersenyum kekok sambil mengambil beg pakaian saya. Saya hanya mengangguk, saya tidak tahu apa yang perlu dikatakan. Kesunyian menyelubungi perjalanan ke kereta. Encik Khalid kadang-kadang memandang saya, coba bercakap, tetapi kemudian berputus asa. Setelah beberapa lama, dia perlahan-lahan membuka mulut. "Adakah dialisis ayah kamu berjalan lancar?" Saya dengar melalui telepon. "Ya, terima kasih, itu sahaja yang saya mampu ucapkan." "Adakah kira-kira 2 jam kami menaiki keretanya?" Tempat yang kami tiba ialah sebuah pekan kecil di Selangor. Lorong-lorong sempit terbentang di antara bangunan-bangunan lama. Ini pekan kami. Ia sunyi, tetapi semua orang baik-baik belaka. Rumah Encik Khalid ialah sebuah pangsapuri 2 tingkat di hujung lorong. Ia kecil tetapi bersih. Ibu bapak saya tinggal berhampiran secara berasingan. Rumah ini akan kami berdua gunakan. Saya hanya mengangguk. Apabila masuk ke rumah, Encik Khalid membuka pintu bilik. "Ini bilik Cik Irina. Silalah tinggal di sini buat sementara waktu sehingga kamu selesai. Jika ada apa-apa yang tidak selesai, beritahu sahaja." "Ya. Rehatlah hari ini. Kamu pasti penat." Dan dia keluar dengan senyap. Sendirian di bilik, saya menatap keluar tingkap. Langit asing, bangunan asing, bunyi bahasa asing. Ini akan menjadi rumah saya mulai sekarang. Malam itu, saya memeluk bantal saya dan menangis tanpa suara. Agar tiada siapa yang mendengar. Minggu pertama di Malaysia, semuanya asing bagi saya. Bahasa langsung tidak saya fahami, makanan sangat pedas, dan cuaca pun berbeza dengan Belarus. Encik Khalid keluar awal setiap pagi untuk bekerja di kedai runcit, dan pulang lewat malam. Saya tinggal sendirian di Pangsapuri, menghabiskan hari dengan belajar bahasa Malaysia. Saya merindui keluarga saya di Belarus. Terutama memikirkan bapak yang menjalani dialisis. Saya menitiskan air mata setiap malam. Suatu hari, Encik Khalid berkata dengan berhati-hati sambil makan malam. "Cik Irina, esok kita pergi ke rumah ibu bapak saya. Kita perlu memberi salam." "Ya." Keesokan harinya, kami melawat rumah ibu bapaknya. Sebuah rumah 1 tingkat kecil dengan banyak pasu bunga di halaman. "Oh, menantu kami dah sampai." Ibu mertua tersenyum ceria sambil menggenggam tangan saya, pasti penat datang dari jauh. "Marilah masuk." Bapak mertua hanya mengangguk tanpa suara. Saya hanya mengucapkan salam dengan kekok. "Assalamualaikum." Ibu mertua menghidangkan meja dengan pelbagai hidangan. Gulai daging, ikan bakar, sayur kangkung goreng. Namun, bagi saya yang masih belum mahir menggunakan sudu garpu atau tangan dengan baik, semuanya sukar. Pada hari keempat,
Ibu mertua memanggil saya. Menantu, kamu pasti bosan dan sunyi jika hanya di rumah. Kenapa tidak datang ke kedai kami dan bantu bekerja? Ibu bapak Encik Khalid mengusahakan sebuah kedai serbaneka kecil di pintu masuk pekan. Kerja itu tidak susah. Cuma perlu menyusun barang dan mengira jika ada pelanggan datang. Saya mengangguk. Saya pikir lebih baik daripada bersendirian di rumah. Mulai hari itu, saya mula bekerja di kedai serbaneka keluarga mertua saya. Pada mulanya, saya mengalami kesukaran karena bahasa yang tidak saya fahami, malah untuk berkomunikasi dengan pelanggan pun susah. Ada rasa lain tak nih? Ya, apabila pelanggan menunjuk barang dan bertanya, saya tidak paham apa-apa dan terpaksa memanggil ibu mertua. Namun, ibu mertua tidak marah, tidak mengapa. Belajar perlahan-lahan nanti akan paham, katanya sambil mengajar saya bahasa Malaysia satu persatu. Ini susu, ini mie segera, ini roti. Beberapa hari kemudian, saya dapat mengingati nama-nama barang yang mudah, pelanggan juga semakin terbiasa dengan saya. Oh, menantu Khalid, ya, datang dari Belarus katanya. Ya, di sana pun musim sejuk, kan? Di sini bagaimana? Ya, suka. Walaupun bahasa Malaysia saya masih gagap, orang ramai melayan saya dengan baik. Sebulan kemudian, ibu mertua membawa saya ke pusat komuniti antarabangsa Bandar. Di sini kamu boleh belajar bahasa Malaysia. Ramai kawan-kawan asing lain pun datang. Saya mula mengambil kelas bahasa Malaysia 3 kali seminggu, pada waktu pagi. Di kelas itu, ramai wanita seperti saya yang datang ke Malaysia melalui perkawinan antarabangsa. Dari Vietnam, Filipina, Kamboja, Uzbekistan. Semuanya berusaha gigih di tanah asing. Kakak datang dari mana? Tanya Tuyet dari Vietnam, Belarus. Di mana tuh? Dekat Rusia. Oh, ya. Mereka berkawan dengan saya, dan kami saling menenangkan diri sambil berkongsi cerita. Suatu malam, saya membuat panggilan video dengan ibu di Belarus. Irina, kamu sehat? Ya, ibu. Saya oke. Ayah menjalani dialisis dengan baik. Dengan uang yang kamu kirim, obat pun dapat dibeli. Mata ibu menjadi merah. Terima kasih, nak. Benar-benar terima kasih. Ibu, jangan menangis, saya benar-benar oke. Ia bohong. Saya langsung tidak oke. Selepas meletakkan telepon, saya menangis lagi. Kali ini, saya tidak dapat menahan suara tangisan saya. Ia sangat pedih. Suara tangisan saya menembusi dinding nipis dan kedengaran keluar. Encik Khalid yang berada di ruang tamu berdiri di hadapan pintu bilik saya tetapi tidak mengetuk. Dia hanya berdiri dengan senyap seketika sebelum kembali ke biliknya. Namun, malam itu, dia membuat keputusan, dia akan membantu Irina untuk bahagia. Kira-kira 3 bulan selepas saya tiba di Malaysia, pada suatu petang Sabtu, ketika saya bekerja di kedai serbaneka, seorang makcik pelanggan masuk, Ibu Khalid ada ke. Oh, makcik, silakan masuk. Ibu mertua memberi salam dengan ceria. Makcik itu mempunyai rambut yang agak kusut dan sering menyentuh rambutnya sambil mengeluh. Aduh, apa nak jadi dengan rambut nih? Saya nak pergi salon, tapi semua kata dah penuh tempahan. Melihat keadaan itu, saya tidak dapat berdiam diri. Makcik, saya boleh dandan rambut makcik. Walaupun bahasa Malaysia saya gagap, makcik itu memahami kata-kata saya. Oh, cik adik boleh, ya, saya belajar kecantikan di Belarus. Ibu mertua memandang saya dengan terkejut. Menantu, kamu boleh mendandan rambut. Ya, sedikit. Sebenarnya, bukan sedikit. Saya diiktiraf mempunyai kemahiran di Minsk. Makcik itu duduk di sebuah kerusi kecil di belakang kedai serbaneka, dan saya mengambil gunting dari ibu mertua. Saat gunting berada di tangan saya merasa seperti hidup semula selepas 3 bulan. Saya menyikat rambut makcik itu dengan berhati-hati,
dan mula menyusunnya agar seimbang. Tangan saya mengingati sudut, panjang, lapisan. Segala yang saya pelajari di Akademi Kecantikan di Minsk hidup semula secara semula jadi di ujung jari saya. 20 menit kemudian. Ya, sudah siap. Ibu mertua membawa cermin. Makcik itu terbeliak matanya saat melihat cermin. Ya Allah, ini saya ke. Ini betul-betul rambut saya ke. Rambut yang kusut telah disisir rapi, dan kontur wajahnya juga kelihatan lebih lembut. Oh, terima kasih banyak, lebih cantik daripada di salon. Makcik itu pulang sambil berkali-kali mengucapkan terima kasih. Melihat keadaan itu, ibu mertua perlahan-lahan menggenggam tangan saya. Menantu, kamu ada bakat sehebat ini, ya. Kenapa tidak beritahu lebih awal? Saya tidak dapat menjawab. Bagaimana saya harus menjelaskan bahwa saya telah meninggalkan semua impian saya dan datang ke sini. Petang itu, ibu mertua nampaknya telah menelepon Encik Khalid yang pulang ke rumah. Encik Khalid memanggil saya ke ruang tamu. Cik Irina, saya dengar daripada ibu, kamu boleh mendandan rambut. Ya, sedikit. Nampaknya bukan sedikit. Ibu kata kamu memang mahir. Dia ragu-ragu sedikit, mungkinkah, sebelum datang ke Malaysia, menjadi pendandan rambut adalah impian kamu? Pada soalan itu, air mata saya mula mengalir. Iya. Saya mau menjadi pereka rambut di Belarus, tetapi ayah sakit. Saya tidak dapat meneruskan kata-kata dan menunduk. Encik Khalid memandang saya tanpa suara seketika, tetapi kemudian berkata perlahan. Cik Irina, bagaimana kalau kamu coba bermula semula di Malaysia? Sebagai pendandan rambut, di Malaysia pun ada kelayakan untuk pendandan rambut. Orang asing pun boleh ambil, saya tidak percaya. Tapi bahasa Malaysia saya pun tidak berapa fasih, belajar perlahan-lahan. Saya akan bantu. Melihat pandangan ikhlasnya, saya tidak dapat menahan air mata. Betul ke boleh? Boleh. Bakat kamu terlalu berharga untuk dibiarkan tidur di sini. Malam itu, buat sekian lama, saya tidur dengan harapan. Saya sangka impian saya telah musnah, tetapi kini saya boleh bermimpi lagi. Di tanah asing, sejak hari itu, hidup saya berubah sepenuhnya. Encik Khalid menepati janjinya untuk membantu saya. Keesokan petangnya, dia pulang ke rumah dengan beberapa helai kertas bercetak. Cik Irina, saya sudah cari maklumat. Ada program pendidikan kecantikan untuk warga asing di bandar. Mereka juga mengajar bahasa Malaysia dan menyediakan persiapan untuk peperiksaan kelayakan pendandan rambut. Saya menerima kertas itu, dan menatapnya kosong. Betul ke? Mereka terima orang asing? Iya, nampaknya itu program bantuan penempatan. Yuran pengajian pun murah, pasti susah. Tapi Cik Irina boleh buat, saya akan sokong dari sisi. Malam itu, buat sekian lama, saya tidur dengan harapan. Mulai minggu berikutnya, cabaran baru saya bermula. Saya mendaftar di kelas warga asing di Akademi Kecantikan Pusat Latihan Kemahiran di Bandar. Di dalamnya, ada ramai wanita seperti saya yang datang melalui perkawinan antara bangsa dari Vietnam, Filipina, Uzbekistan. Kakak, mari kita berusaha bersama. Lin dari Vietnam menggenggam tangan saya. Guru mengajar bahasa Malaysia dan teknik kecantikan bersama-sama. Ya, semua, hari ini kita akan belajar perkataan ini, potong, lapisan, isi padu. Pada siang hari, saya bekerja di kedai serbaneka keluarga mertua saya, dan pada malam hari, saya belajar di Akademi Kecantikan. Dan pada waktu malam, Encik Khalid membantu saya belajar bahasa Malaysia. Cik Irina, mari kita lakukan perlahan-lahan. Kita ada banyak masa. Kata-kata hangatnya menyokong saya. 6 bulan kemudian, saya lulus peperiksaan kemahiran bahasa Malaysia tahap 5. Walaupun ia tahap paling rendah,
ia sangat bermakna bagi saya. Cik Irina, tahniah. Encik Khalid tersenyum ceria melihat sijil kelulusan saya. Ibu mertua juga membeli kuih-muih dan buah-buahan dan mengadakan parti kecil. Menantu, ibu bangga dengan kamu. Nah, ini baru permulaan sebenar. Namun, disitulah kesukaran sebenar bermula. Di Akademi Kecantikan, persiapan untuk peperiksaan kelayakan pendandan rambut negara bermula dengan serius. Peperiksaan bertulis merangkumi 5 mata pelajaran seperti pengurusan kesehatan awam, dermatologi, trikologi, dan kosmetologi, manakala peperiksaan praktikal memerlukan saya melakukan potongan, perm, dan pewarna dengan sempurna. Pada masa itu, ibu mertua menyediakan hadiah istimewa untuk saya. Dia membersihkan stor kecil di kedai serbaneka dan meletakkan kerusi dan cermin terpakai serta peralatan kecantikan di sana. Menantu, berlatihlah di sini. Kamu boleh mengasah kemahiran dengan mendandan rambut orang-orang di sekitar kawasan ini secara percuma. Ibu, air mata saya mengalir. Ibu mertua menggenggam tangan saya erat-erat. Ibu dah tahu apa impian kamu. Ibu pun akan tolong kamu. Mulai hari itu, saya mula mendandan rambut makcik-makcik dan pakcik-pakcik di sekitar kawasan secara percuma. Oh, Irina, terima kasih banyak, saya nampak 10 tahun lebih muda. Makcik-makcik tersenyum ceria sambil melihat cermin. Dengan mengamalkan teknik yang saya pelajari di akademi secara praktikal, saya perlahan-lahan mendapat keyakinan. Ya, inilah yang saya ingin lakukan. Setahun berlalu, saya mencoba peperiksaan kelayakan pendandan rambut negara buat kali pertama. Peperiksaan bertulis memerlukan sekurang-kurangnya 60 markah untuk kelima-lima mata pelajaran, dan peperiksaan praktikal perlu diselesaikan dengan sempurna dalam masa yang ditetapkan. Di dalam kereta menuju ke pusat peperiksaan, Encik Khalid menggenggam tangan saya erat-erat. Jangan gementar. Lakukan seperti biasa. Cik Irina sudah cukup mahir, namun, saya gagal. Saya lulus peperiksaan bertulis, tetapi terlajak masa 5 menit dalam peperiksaan praktikal. Saya terduduk dan menangis selepas keluar dari dewan peperiksaan. Adakah saya tidak boleh melakukannya? Adakah saya terlalu tamak? Encik Khalid memeluk saya erat-erat. Tidak mengapa. Ini kan baru percobaan pertama, lain kali pasti lebih baik. Saya percaya pada Cik Irina. Kepercayaannya membuatkan saya bangkit semula. Guru di Akademi Kecantikan juga menggalakkan saya. Cik Irina, kemahiran kamu sudah cukup. Seterusnya, kamu hanya perlu menguruskan masa dengan baik. Jangan putus asa. 6 bulan kemudian, percobaan kedua. Saya berlatih setiap malam sambil mengira masa. Potong 15 menit, perm 30 menit, warna 25 menit, sambil mendandan rambut makcik-makcik di sekitar kawasan, saya meningkatkan kelajuan dan ketepatan pada masa yang sama. Pada hari peperiksaan, saya tenang dan meneruskan semua langkah seperti biasa. Potong, perm, warna, set. Tangan saya menggeletar, tetapi saya mencurahkan segala yang telah saya latih. Setelah selesai sentuhan terakhir, saya melihat jam, tepat 2 menit 30 saat tinggal. Berjaya. Pada hari pengumuman keputusan, saya duduk bersama Encik Khalid di hadapan komputer, dengan tangan bergetar, saya menaip nomor calon saya, dan tekan butang enter. Ia terpapar di screen, lulus. Saat melihat dua perkataan itu, saya terduduk dan menangis. Semua usaha saya bagaikan melintas di hadapan mata. Encik Khalid juga memeluk saya dan menangis bersama. Tahniah, sayang. Kamu benar-benar berjaya, kamu hebat. Apabila saya menelepon guru di Akademi Kecantikan, guru juga gembira dan berkata, Cik Irina, tahniah dari lubuk hati. Usaha kamu akhirnya membuahkan hasil. 2 bulan selepas lulus, sebuah kedai kosong untuk salon kecantikan kecil muncul di pusat bandar.
Sewa Rp1.500, sebuah kedai perseorangan kira-kira 20 meter persegi. Cik Irina, bagaimana kalau kita mulakan di sini? Encik Khalid bertanya dengan berhati-hati, tapi Wang, saya ada simpanan, kamu boleh mulakan dengan itu. Dan ibu pun kata akan bantu. Saya tidak percaya, keluarga ini akan melakukan ini semua untuk saya, betul ke? Betul, ini impian Irina, kan? Sebulan kemudian, sebuah salon kecantikan kecil. Salon Irina dibuka di pekan itu. Pada hari papan tanda dipasang, saya berdiri di hadapannya seketika, menitiskan air mata. Salon Irina yang saya impikan di Minsk telah menjadi kenyataan di Malaysia. Pada hari pembukaan, makcik-makcik di sekitar pekan berbaris untuk datang. Irina, tahniah, kami pelanggan pertama kamu. Ibu mertua juga datang dan menggenggam tangan saya erat-erat. Tahniah, menantu ibu. Ibu benar-benar bangga. Guru dari Akademi Kecantikan dan rakan-rakan dari kelas warga asing juga datang membawa sejambak bunga. Encik Khalid tersenyum senyap di sudut kedai. Setahun kemudian, salon Irina menjadi salon kecantikan yang terkenal di pekan. Terutama dengan teknik potongan dan pewarna saya yang halus, ramai pelanggan muda juga mulai datang. Kak Irina, boleh tempah minggu depan. Kemahiran Kak Irina memang lain. Pada masa itu, hubungan antara Encik Khalid dan saya juga mulai berubah sedikit demi sedikit. Pada mulanya, perkawinan ini seperti kontrak, tetapi kini ia berbeza. Selepas kerja, kami menyediakan makan malam bersama, dan pada hujung minggu, kami pergi membeli belah di pasar bersama. Dengan menghabiskan kehidupan seharian yang biasa bersama, kami menjadi suami istri yang sebenar. Pada suatu malam musim bunga, Encik Khalid perlahan-lahan menggenggam tangan saya. Irina, atau, bolehkah saya panggil kamu sayang mulai sekarang? Saya tersenyum dan mengangguk. Ya, abang. Dan buat pertama kalinya, kami berpelukan dengan sepenuh hati. 6 bulan selepas salon dibuka, saya telah mengumpul uang yang cukup. Saya menelepon Belarus. Ibu, ayah, datanglah melawat Malaysia, saya akan sediakan semua tiket penerbangan. Ibu terhenti di hujung talian. Irina, kamu benar-benar oke ke? Ya, ibu. Saya sudah oke. Saya ada kedai sendiri, ada suami yang baik, dan mertua saya pun ingin bertemu ibu bapak. Sila datang. 3 minggu kemudian, di lobi ketibaan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, saya menunggu ibu bapak bersama Encik Khalid. Di tangan saya ada sejambak bunga alu-aluan, pintu otomatik terbuka, dan ayah yang duduk di kerusi roda serta ibu muncul. Irina, ibu menjerit sambil berlari ke arah saya. Saya juga menangis sambil memeluk ibu. Ibu, rindu. Ayah menggenggam tangan saya erat-erat sambil duduk di kerusi roda. Anakku. Encik Khalid menghampiri dan memberi salam. Assalamualaikum. Saya Khalid bin Rahman. Ia adalah salam yang dia sediakan dalam bahasa Belarus. Ayah menggenggam tangan Encik Khalid erat-erat dan mengangguk. Terima kasih. Terima kasih banyak kerana melayan anak kami dengan baik. Encik Khalid pun menunduk hormat. Hari itu, kami kembali ke pekan dan berdiri di hadapan salon Irina. Ibu bapak saya, saat melihat papan tanda itu, terduduk di situ dan menangis teresak-esak. Irina, anak kita benar-benar berjaya. Pada kata-kata ayah itu, air mata saya pun mengalir. Ya, ayah, saya berjaya. 2 minggu yang dihabiskan bersama ibu bapak terasa seperti mimpi. Ayah duduk di kerusi roda, tetapi wajahnya kelihatan sangat bahagia. Irina, salon kamu memang cantik. Ibu meninjau-ninjau kedai saya sambil terus menitiskan air mata. Anak kita berjaya begini, ibu benar-benar bangga. Ibu bapak mertua saya melayan ibu bapak saya dengan sepenuh hati.
Ibu mertua setiap hari menyediakan masakan Melayu buatan sendiri di rumah. Bapak mertua setiap hujung minggu membawa seluruh keluarga melawat tempat-tempat menarik di Kuala Lumpur, KLCC, Menara Kuala Lumpur, Petaling Street. Masa yang dihabiskan berjalan bersama sambil menolak kerusi roda menjadi kenangan paling berharga bagi saya. Pada malam terakhir, seluruh keluarga makan malam bersama. Ibu bapak mertua, ibu bapak saya, dan Encik Khalid serta saya. Bapak mertua, dengan segelas teh di tangan, berkata, "Kami sangat gembira Irina datang ke rumah kami. Sekarang kami sudah menjadi satu keluarga." Ayah juga berkata, terima kasih karena sangat menyayangi anak kami." Malam itu, saya bercakap berdua dengan ayah. "Irina, kamu bahagia?" "Ya, ayah, saya benar-benar bahagia." "Pada mulanya bukan begitu, kan? Ayah tahu semuanya. Betapa sukarnya kamu, ayah, maafkan saya. Karena ayah telah meragut seluruh cincin kamu." Saya menggenggam tangan ayah erat-erat. "Tidak ayah, saya tidak menyesal. Di sini saya telah mencapai impian saya, dan keluarga ini juga melayan saya dengan sangat baik. Saya benar-benar tidak perlu risau lagi, saya bahagia." Ayah mengusap kepala saya sambil menangis senyap. Terima kasih banyak." Selepas ibu bapak saya pulang ke Belarus, saya kembali ke kehidupan seharian saya. Namun, semuanya sudah berbeza. Salon Irina semakin hari semakin ramai pelanggan, dan saya tidak lagi kesepian. Karena rakan-rakan dari pusat community, makcik-makcik di sekitar Pekan, dan yang paling penting, Encik Khalid dan ibu bapak mertua saya berada di sisi saya. Suatu petang, saya merasa sesuatu yang tidak kena pada tubuh saya. Dada saya mual dan saya rasa hendak muntah. Adakah saya makan sesuatu yang tidak elok? Pada mulanya saya pikir begitu, tetapi gejala itu berterusan selama beberapa hari. Encik Khalid bertanya dengan wajah bimbang, "Irina, bukankah kamu patut pergi ke hospital?" "Tidak mengapa, saya rasa cuma sedikit penat." Namun, beberapa hari berlalu, ia tidak bertambah baik. Walaupun sedang bekerja, saya tiba-tiba rasa hendak muntah, dan ia menyakitkan. Akhirnya saya pergi ke hospital. Dokter tersenyum ceria sambil melihat skrin ultrasound. "Tahniah, Cik Irina. Kamu hamil 8 minggu. Ya. Nah, lihatlah, jantung bayi sedang berdegup." Mengikuti jari yang menunjuk ke skrin, saya melihat satu titik kecil. Jantung kecil itu berdegup kencang. Air mata saya mengalir di situ juga. Bayi. Saya akan menjadi ibu. Selepas kerja, saya pulang ke rumah. Encik Khalid sedang menonton televisi di ruang tamu. Saya duduk senyap di hadapannya. "Abang, saya ada sesuatu nak cakap." Encik Khalid memandang saya dengan terkejut. "Ada apa?" Saya mengeluarkan gambar ultrasound dari beg saya. "Abang, lihat ini." Encik Khalid mengambil gambar itu dan menatapnya kosong. "Apa ini?" "Abang, kita akan ada bayi." Pada saat itu, air mata Encik Khalid mengalir deras. "Betul ke?" Dia memeluk saya erat-erat. Terima kasih banyak." Encik Khalid benar-benar gembira. Dia telah menunggu saya untuk mencapai impian saya, tetapi dalam hati, nampaknya dia juga sedang menantikan seorang bayi. Malam itu, kami memberitahu ibu bapak mertua. Ibu mertua menangis gembira, dan bapak mertua menepuk bahu saya tanpa suara. "Bagus, menantu. Kamu memang hebat." Saya juga menelepon ibu bapak di Belarus. "Ibu, saya mengandung." Ibu menangis gembira di hujung talian. "Irina, betul ke?" "Ya Allah, terima kasih." 7 bulan kemudian, saya melahirkan seorang bayi perempuan yang sihat. Seorang bayi yang sangat comel, separuh seperti saya dan separuh seperti Encik Khalid. Encik Khalid menangis sambil mendukung bayi. "Anak kita, sayang," comelnya.
Ibu bapak mertua juga bergegas ke hospital dan kelihatan bahagia melihat bayi itu. Rekan-rekan dari pusat komuniti dan guru dari Akademi Kecantikan juga semua datang melawat dan mengucapkan tahniah. Nama bayi itu diberikan oleh bapak mertua, Nur Kasih. Nama yang cantik. Kini Nur Kasih sudah berusia setahun. Dia mula berjalan dan memanggil mama, papa. Apabila saya pulang dari kerja, dia berlari-lari kecil dan memeluk saya, mama. Setiap kali mendengar suara itu, hati saya cair, kadang-kadang saya berpikir tentang malam itu, 3 tahun lalu, apabila saya menaiki pesawat dari lapangan terbang Minsk ke Malaysia. Pada masa itu, saya pikir hidup saya sudah berakhir. Saya pikir saya telah kehilangan semua impian dan kebahagiaan. Tetapi saya silap, itu bukan pengakhiran, tetapi permulaan yang baru. Di sini, di Malaysia, saya menemui impian saya semula. Impian sebagai pereka rambut yang tidak dapat saya capai di Belarus. Saya belajar bahasa asing, belajar siang dan malam, dan ada banyak kali saya ingin berputus asa, tetapi akhirnya saya berjaya. Dan yang paling penting, saya bertemu Ensik Khalid. Pada mulanya, perkawinan ini seperti kontrak, tetapi kini dia adalah orang yang paling penting dalam hidup saya. Orang yang mempercayai dan menyokong saya, dan bersama-sama merealisasikan impian saya. Ibu bapak mertua juga melayan saya seperti anak kandung mereka. Mereka menerima saya dengan hati yang terbuka, walaupun bahasa Malaysia saya gagap dan saya tidak tahu budaya Malaysia. Dan kini, dalam pelukan saya, ada anak perempuan saya yang cantik, Nur Kasih. Bayi komel kami yang mewarisi darah dari 2 negara, Malaysia dan Belarus. Ibu bapak saya di Belarus juga sehat. Ayah masih menjalani dialisis, tetapi mereka kata keadaannya stabil. Saya bangga apabila memikirkan bahwa uang yang saya kirim sedikit sebanyak membantu mereka. Malaysia kini adalah tanah air saya. Karena di sini saya telah mencapai impian saya, dan membina keluarga yang saya cintai. Pada saat ini, saya boleh mengatakan dengan sepenuh hati, saya benar-benar bahagia. Dan saya ingin memberitahu Anda semua juga, hidup ini tidak dapat diramalkan. Kadang-kadang kita terpaksa membuat pilihan yang nampaknya sangat putus asa. Tetapi pilihan itu juga boleh menjadi peluang baru. Anda akan sadar bahwa semua kesukaran pada masa itu adalah langkah penting di jalan menuju kebahagiaan. Jangan putus asa. Bagaimana cerita Irina dari Belarus ini hari ini? Jika Anda menyukai kisah ini, sila langgan, like, dan aktifkan butang lonceng untuk lebih banyak kisah inspirasi.